179 dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 2 Jun 2022 yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 81.7%. Manakala 1,025 dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 53.2%. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga memaklumkan purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 70.9%. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 342 kes baru telah dilaporkan, iaitu 339 kes hasil ujian ART dan 3 kes adalah hasil dari 223 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 149,679 kes. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 301 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 147,585 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,871 kes, iaitu 5 kes sedang dirawat di hospital manakala 1,866 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Bagi membuat persiapan awal pengurusan hal ehwal haji sebelum ketibaan bakal jemaah haji negara ke Tanah Suci, 11 pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam, pentadbiran dan perubatan bagi musim haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masihi telah bertolak ke Arab Saudi petang kemarin dengan menaiki pesawat BI-519. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran. Penerbangan pertama bagi musim haji tahun ini dijadualkan bertolak pada 15 Jun 2022 dan penerbangan kedua dijangka berlepas pada 16 Jun 2022. Penyelesaian teknologi dan kaedah pengurangan dan penyesuaian iklim abad ke-21 menjadi tumpuan sidang kemuncak Waisili Brunei 2022. Bahannya menyusul selepas ini. Lebih 100 peserta alumni dari 10 buah negara ASEAN dan Timor Leste menyertai sidang kemuncak inisiatif Pemimpin Muda Asia Tenggara Waisili Brunei 2022. Bertemakan memperkasakan teknologi untuk masa depan yang lebih hijau, sesi perasmian diadakan semalam secara maya. Antara yang menyertainya Pengatur Utama Karen McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam. Sidang kemuncak anjuran bersama Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini dengan projek Big BWN dan biji-biji inisiatif dari Malaysia bermatlamat menyediakan pengalaman dan pembelajaran yang lebih mendalam bagi para peserta. Diadakan selama sebulan, sidang kemuncak menumpukan terhadap penyelesaian teknologi dan kaedah pengurangan dan penyesuaian iklim abad ke-21. Antara aktivitinya termasuk beberapa siri perbincangan panel bersama pakar iklim dan siri pembangunan kepimpinan.
Agama Islam menganjurkan umatnya mencari harta dengan cara yang halal lagi baik. Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia mencari rezeki atau mata pencarian melalui jalan yang tidak diredai olehnya, sama ada melalui riba, rasuah maupun penipuan. Perkara itu antara yang diperingatkan dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk berwaspada terhadap penipuan kewangan secara digital. Khutbah Jumaat juga menekankan jenayah penipuan kewangan secara digital kebiasaannya dijalankan melalui 3 kaedah. Pertama, phishing, iaitu penipuan melibatkan penggunaan pautan laman sesawang atau lampiran yang menyerupai fail biasa. Kedua, smishing, iaitu penipuan melalui pesanan ringkas dan seumpamanya. Manakala kaedah ketiga, vishing, iaitu penjenayah siber akan menghubungi mangsa untuk memperdaya penerima supaya mempercayai mesej yang disampaikan bagi mendapatkan maklumat pribadi dan maklumat perbankan si mangsa. Antara inisiatif dan langkah berhati-hati yang boleh kita ambil bagi memastikan diri kita dan keluarga kita agar tidak tertipu dengan skam-skam penipuan kewangan digital ini adalah: pertama, sentiasa memeriksa alamat laman web sebelum menekan pautan yang diterima sama ada melalui email dan pesanan ringkas dan seumpamanya. Kedua, jangan sesekali memberikan maklumat peribadi seperti kata laluan akaun bank atau kad debit maupun kad kredit kepada sesiapa. Ketiga, sentiasa memeriksa penyatak akaun bank. Laporkan kepada bank dengan segera jika terdapat kecurigaan pada penyata akaun bank. Keempat, jangan menggunakan Wi-Fi awam. Jangan menggunakan Wi-Fi awam untuk membuat sebarang transaksi kewangan. Penggunaan Wi-Fi awam adalah tidak selamat dan boleh menyebabkan butiran peribadi mudah dicuri. Oleh yang demikian, sekiranya seseorang individu terdedah pada penipuan kewangan digital, maka adalah disarankan bagi mangsa untuk melaporkan penipuan tersebut kepada pihak berkuasa. 52 rekrut WADA telah menamatkan latihan bagi rekrut WADA lelaki dan wanita pengambilan 1 2021 selama 9 bulan. Upacara perbarisan tamat latihan diadakan pagi tadi di Pusat Latihan Jabatan Penjara Maraburong, daerah Tutong. Awang Haji Muhammad Fazilah bin Haji Ismail, pengarah penjara, dalam ucapannya mengingatkan para rekrut untuk menitikberatkan disiplin dan tata tertib dari terlibat dalam sebarang aktiviti tidak sihat kerana ia bukan sahaja boleh melemahkan jabatan penjara, malahan memberi kesan serius dan menjejaskan pembangunan negara. Upacara diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut terbaik keseluruhan lelaki dan wanita, terbaik dalam undang-undang, kawat, latihan jasmani dan menembak. Tiap satu cabaran harus disahut dengan penuh keyakinan dan harus memberi sepenuhnya untuk mendapat yang terbaik. Paling mencabar saya di sini ialah berkawat, di mana ia membuat kami semua berdisiplin lagi serta tak setia untuk menjalankan tugas. Saya memilih profesion kerjaya WADA sebagai kerjaya. Saya melihat kepentingan budaya integriti dan etika kerja dalam sesebuah organisasi. Lebih 50 orang menyertai ekspedisi basikal yang dianjurkan bersempena Hari Basikal Sedunia. Pelepasan ekspedisi diadakan pagi tadi di Kompleks An-Najan, Kampung Beribi. Sebelum pelepasan, satu takliman mengenai kesedaran keselamatan jalan raya disampaikan oleh Awang Haji Haris bin Pihin Haji Abdul Aziz yang dipertua Persekutuan Berbasikal Brunei Darussalam.
Takliman antara lain menekankan kepentingan keselamatan semasa berbasikal di jalan raya dan sentiasa menyedari akan keadaan sekeliling. Antara yang hadir, Awang Haji Muhammad Syafin bin Yandol, penolong pengerak Jabatan Pengangkutan Daran yang juga mewakili Sekretariat Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR. Antara objektif ekspedisi basikal sejauh 40 km ini mengukuhkan silaturahim antara para penunggang basikal di negara ini. Acara dianjurkan oleh Kompleks An-Najan dan disokong oleh Persekutuan Berbasikal Brunei Darussalam dan MKKJR.